Kita nak jumpa tahun baru. Tapi kita tak pernah fikir apa yang nak dibaharui. Sebab itu sekali lagi mari kita sama-sama menyemak ke dalam diri. Apa yang aku nak baharui di sempena tahun baru ini? Bukan sekadar jemput orang makan. Kalau mahu memberi makan, itu juga dakwah. Tapi sembangnya mesti sembang yang baik-baik. Bukan mumpat, bukan ngutuk, bukan merawang, bukan apa lagi. Bukan selfie-selfie dengan siapa-siapa pun tak kisah. Simpan muka orang buat apa. Contoh, kok ada yang nak buat sambutan mahal hijrah, silakan. Tak ada masalah. Tapi isinya mestilah membantu orang dekat dan sayang dengan agama. Bantu orang untuk belajar agama. Bantu orang untuk rasa nak bantu agama. Bukan yang pakai tudung saja. Bukan yang tak pakai tudung buat tak tahu. Dah. Bukan yang sekolah agama saja. Yang tak sekolah agama pun. Sebab agama untuk semua orang dan tanggungjawab semua orang. Dakwah itu ditanggungjawabkan pada semua orang. Kalau bercakap dengan baik sahaja, walaupun dengan musuh, walaupun dengan pokok. Ya Allah, pokok tu berbuah ke tak berbuah, bergantung bagaimana kamu bercakap dengannya. Oh, ini prinsip-prinsip orang menanam pula. Pokok ni kalau kita tepuk elok-elok berbuah, ya jangan main-main. Kamu jangan berbuah. Kalau kau tak berbuah, kamu akan tebang. Tak berbuah dia. Kerana pokok itu hidup. Kan? Dia tak dengar, dia tak jawab, tapi dia dengar. Sebab itu bila kita sedekah kan, pokok itu berbuahnya tanpa henti. Ya Allah. Ini kekuatan sebab dia bahagia. Tapi kalau kamu kedekut, mati terus. Sebab itu kat kampung bila orang tua meninggal, yang tanam pokok durian tu orang tua-tua. Orang tuanya meninggal, pokok terus mati, reput, habis. Kerana tidak ada lagi orang yang berdoa, tidak ada lagi orang yang melawatnya, tidak ada lagi orang yang nak bagi baja, tidak ada lagi orang yang merasa bahagia dengan apa yang dibagi oleh pokok. Jangan main-main. Sebab itu hijrah kita sayang. Kita pijak bumi, besok bumi hempit kita dong. Kamu makin sombong sangat atas bumi. Sekarang aku hempit kamu. Jangan main-main. Kalau kita ingatlah kita ni esok besar macam mana, hebat macam mana, tinggi macam mana, kaya macam mana. Ujungnya masuk dalam mana? Dalam tanah. Tak boleh masuk peti kecuali Fir'aun. Kama Ataturk. Yang tak diterima bumi. Kita tak nak jadinya. Kita macam mana pun akan jumpa namanya bumi. Sebab itu semasa di atas bumi ni, ya Allah, jaga bumi. Nak meludah aja. Kalau kita belajar peraturan nak meludah saja. Ya Allah, jangan meludah hala kiblat. Jangan meludah hala tempat orang. Jangan meludah. Ya Allah. Okay. Bumi akan rakam semua apa kamu buat. Kamu makin sombong sangat dekat aku. Sekarang aku nak hempet kamu jadi lempeng. Jangan main-main. Maka apa yang kita kata, berukhwahlah dengan tumbuh-tumbuhan. Berukhwahlah dengan tanah. Berukhwahlah dengan cakrawala, ya Allah. Sebab itu tengok bulan Rabbana ma khalaqta azabatilah. Ya Allah. Minum air kecil-kecil tak dengar mak baca. Mak cakap dengan apa? Cakap dengan bulan. Dok, cakap dengan Allah. Tentang bulan. Kau jadikan bulan ni cantiknya, ya Allah. Ni kekuatan. Nampak matahari, nampak fajar. Kenapa nak kena bangun fajar? Kalau kamu nak bahagia, bangunlah ketika sebelum fajar. Apa sebab bangun sebelum fajar? Kerana waktu itu waktu yang paling baik. Waktu kita kata waktu orang bersahur. Dan memohon ampunlah ketika waktu sahur. Ni kalau kita tengok di surah Al-Imran. Ayat 17. Okay? Nak berubah ni. Kita nak bahagia, nak berubah. Nak berubah hijrahnya hijrah yang lebih baik. Jadi kalau bangun pukul 6 sebab subuh, lah ni bangunlah pukul 4. Kerana di sana ada rahsia dari Allah. Bermohon ampunlah. Apa mohon ampun sebelum subuh, bermohon ampun ketika sahur,
Siapa minum mohon ampun ketika tahajud itu lebih baik daripada saat-saat lain. Maka kalau orang yang bahagia jadi hamba Allah, orang yang mahu menjadi contoh kepada ibu anak-anaknya, orang yang merasa ya Allah, aku nak jumpa Allah 4 mata saja. Aku nak jumpa Allah ketika orang lain sedang tidur. Jangan tanang ke orang, kita je tahu. Ya Allah, kejutkan aku, ya Allah. Kalau tak terkejut, nangis. Ya Allah, kenapa aku tak terkejut ni? Aku dah minta dari Allah, aku nak tangan-tangan tak terkejut. Jangan sampai aku terlepas tahajud. Sebab itu janjinya dengan Allah, bukan dengan penggera. Bukan dengan handphone. Okay? Bukan dengan apa saja alat lah. Itu pun pakai juga. Tapi janji kontrak dengan Allah. Ya Allah, aku tidur lambat hari ni. Ya Allah. Tapi tolong kejut aku sampai jangan tinggal aku. Jangan aku tertinggal tahajud. Bukan nak kata warak. Tapi bulan tahun baru ini akan datang. Apa pembaharuan ni kita nak buat? Selama hari ni dah tidur lambat, dah tidur cepat, dah tidur panjang, dah tidur pendek. Lah ni kita nak ambil sikit tidurnya, dipendekkan sikit je. Kalau selalu bangun pukul 6, hari ni bangun pukul 4, hanya 2 jam. 3 jam saja yang barunya. Yang dikatakan kerana saat berzikir, saat minta ampun yang paling baik, yang paling cantik, yang paling Allah dengar, yang paling Allah hijab, ialah bangunnya doanya ketika sahur. Ni kalau kita kata, kita bangkit, kalau ambil Al-Imran ayat tu 17 tadi. Kemudian kita kata, kita nak bangunkan balik. Kita nak bertafakur, ya Allah. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Mereka memikirkan, bukan duduk menung, hisap jari, bukan menung tongkat dagu. Tapi bertafakur, memikir, bermerenung. Ya Allah, Maha Agung Allah. Jadinya pokok mangga daunnya begini, pokok belimbing daunnya begini, pokok apa kita kata, pokok nangka daunnya begini, Allah. Pokok sukun buahnya begini, daunnya begini, ya Allah. Maha Agung Engkau, ya Allah. Yang membaca ayat-ayat Allah. Setiap daun yang jatuh ke bumi, aku tahu, berkata Allah. Bayangkan betapa telitinya Allah. Mudah-mudahan dengan cara begitu, kita tidak lagi merasa bebas lepas dari kawalan Allah. Okay, ini kekuatan. Maka minta maaf banyak, panjang pula cerita hijrahnya. Ampun, nanti kita bincang tajuk hijrah khusus adalah apa yang aku nak hijrahkan. Hari ini kita dah cakap tadi, kita kata mahalnya apa? 2 kalimah syahadah. Apa sebab kata-kata 2 kalimah syahadah tu mahal? Dia merupakan pintu masuk nombor 1. Orang yang tidak layak masuk syurga, orang yang tidak layak dapat syafaat, dengan 2 kalimah syahadah dia dapat masuk syurga, dia dapat syafaat, dia jumpa Rasulullah. Ini kekuatan pertama yang kita nak angkat. 2 ayat yang paling mahal. 2 ayat yang jadi pintu masuk. Sebab itu kita katakan, kalau kita ikut surah Az-Zumar katakan. Okey. Di dalamnya ada cerita tentang Allah. Tak aku bersaksi tak ada Tuhan melainkan Allah, Muhammad utusan Allah. Okey, dua ayat ini. Satu mengaku aku hamba Allah, kedua mengaku Rasul Allah, utusannya Allah. Az-Zumar kata apa? Dan orang-orang yang membawa kebenaran, iaitu Muhammad, dan membenarkannya. Yang bawa kebenaran, Jibril bawa jumpa Rasulullah, dan Rasulullah membenarkan. Maka tugas kita apa? Benarkan apa yang Rasulullah bawa. Ikut apa yang Rasulullah bawa. Quran itu sampai melalui Rasulullah, daripada Jibril, daripada Allah. Bermakna apa yang Nabi sampaikan itu adalah dari Allah. Ini kekuatan. Jadi kalau dah sampai dari Allah dan dia di dalamnya ada cinta Allah, cinta Rasulullah, maka bangunlah kekuatan. Aku sangat sayang, aku nak jaga 2 kalimah syahadah yang sudah aku ucapkan ini dalam perasaan, dalam fikiran, dalam hati, dalam penampilan. Ada orang mengucapnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga di bibir tak masuk pun ke hati.
Sebab itu orang boleh, ya Allah, tahlil punya. Laju, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Siapa yang bercakap tu? Siapa yang berzikir tu? Hati sempat tak? Tak sempat. Maka sekali lagi kalau kita diberi kesempatan untuk apa yang kita kata bertahlil, jangan laju-laju. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kerana dua kalimah ini sangat agung dan sangat hebat. Okey? Siapa yang memegang kalimah ini sebagai urat sarafnya, dalam dagingnya, dalam darahnya, dalam jantungnya, dalam fikirannya, dalam amalannya, dialah manusia paling bahagia. Dialah manusia paling bahagia. Kita ada di bibir, tak masuk pun ke hati. Ini yang kita jadi masalah kita kata dalam Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Minta 17 kali. Tapi dia lupa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa Allah hendak sebelum ihdinas siratal mustaqim? Okey? Kamu tak tempat menyembah dan tempat memohon pertolongan. Sembah dulu, taat dulu, ikut perintah dulu, pegang Quran dulu, jadi baik dulu. Buat ibadah dulu, buat amal dulu, baru minta. Ni masalah besar kita. Belum buat baik, hati masih busuk, dengki masih banyak, sombong macam banyak, bohong masih 4 lori. Okay. Belagak masih macam raja-raja. Mana mungkin ihdinas iyyaka na'budu nak jadi? Mana mungkin ihdinas siratal mustaqim ambil tempat? Ini yang kita nak angkat. Maka kita kata dua kalimah syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah memisahkan kamu dari orang kafir jadi orang mukmin.